Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke siri kedua ulang kaji kelas akidah buat saudara baru. Tajuk hari ini adalah konsep syahadah. Okey, lafaz syahadah seperti kita tahu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Dekat bahagian pertama, ada penafian terhadap sebarang bentuk Tuhan selain daripada Allah. Kita percaya Allah sahaja, kita sembah Allah sahaja. Tiada yang lain, tiada yang kedua. Yang kedua, bahagian kedua, kita bersaksi, mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah ataupun utusan Allah untuk mengajarkan kita agama kita, kan. Okey, itu adalah maksud lafaz syahadah. Seterusnya, syahadah ini apa? Syahadah ni kalimah bahasa Arab, tapi maksud dia adalah penyaksian ataupun pengakuan. Kan bila je kita pakai perkataan saksi dalam bahasa Melayu, dan bila nak buat rekod report polis, kan, merakam penyaksian, merakam pengakuan, kan, itu kita sebut dalam polis ataupun dalam mahkamah pun ada saksi, kan. Saksi ni maksudnya orang yang melihat, orang yang nampak, dan bila dia nampak tu dia mengaku yang dia nampak. Maksudnya apabila kita dah beriman dan kita yakin pada keimanan kita, barulah kita mengakui, barulah kita mengangkat saksi bahawa kita beriman. Itu maksudnya. Contohnya kalau kita nampak bangunan terbakar, kita takkanlah nampak waktu kita relax je, kan. Mestilah kita buat sesuatu, kita bertindak sesuai dengan apa yang kita nampak. Macam tu juga dengan agama Islam. Apabila kita dah nampak bahawa Islam adalah agama yang benar, Allah itu satu, Nabi Muhammad adalah pesuruhnya, maka kita pun bertindak dengan melakukan penyaksian dan pengakuan. Yang pertama, syahadah ni mesti diikrarkan dengan lidah, mesti disebut dengan lidah. Kalau tak sebut dengan lidah macam mana kita nak tahu, betul tak? Yang kedua, kena yakin dengan hati. Dia mesti datang bersama dua ini. Kalau salah satu sahaja dia tak sempurna. Hati saja tak mengaku dengan lidah, macam mana kita nak tahu? Ataupun mengaku dengan lidah saja tapi dalam hati tak yakin pun tak sempurna, betul? Okey. Memahami syahadah. Syahadah ni adalah pengakuan yang dibuat oleh Muslim, terutama oleh mereka yang baru masuk Islam. Nak masuk Islam, benda pertama kena buat adalah mengucap kalimah syahadah. Itu benda pertama sekali kena buat. Syahadah boleh diucapkan dengan lidah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa tersendiri, bahasa masing-masing lah, kan. Takkan maksudnya sama. Ucapan ini harus diyakini dengan hati, mesti dengan hati. Namun Islam hanya boleh mengukur yang zahir sahaja. Kita boleh nampak yang luar sahaja. Yang dalam hati tu kita tak tahu. Jadi kalau orang tu mengucap, dia dah dikira Muslim. Yang keempat, pengakuan dalam hati diserahkan kepada Allah. Sebab Allah yang tahu segala-galanya. Kalau dia mengucap sahaja tapi dia tak beriman, Allah je lah yang tahu. Dan Allah Maha tahu apa dalam hati kita ataupun apa yang kita sebut. Yang kelima, dengan seseorang mengucap kalimah syahadah, maka dia telah dianggap sebagai seorang Muslim. Okey, syarat sah ataupun syarat syahadah tu menjadi betul lah, kan. Maksudnya kita boleh akui yang syahadah dia ni betul. Yang pertama, dia sebut dengan lidah. Yang kedua, dia yakin dengan hati. Yang ketiga, dia tahu apa yang dia cakap. Bukan dia mamai-mamai, kan. Dia tahu apa dia cakap. Yang keempat, dia amalkan. Lepas dia mengucap syahadah tu, dia cuba amalkan apa yang Allah suruh. Dia cuba jauhi apa yang Allah larang. Itu antara cara untuk kita nampak bahawa syahadah seseorang tu betul atau tak. Macam lampu traffic light lah. Kita nampak lampu hijau, kita jalan. Lampu kuning, kita berhati-hati. Lampu merah, kita berhenti. Itu maksudnya kita nampak lampu traffic tu. Lainlah kalau kita tak nampak, kan. Macam tu juga dengan akidah. Apabila kita nampak, kita yakin, kita melakukan sesuai dengan keyakinan kita. Terusnya, perkara yang membatalkan syahadah ataupun menyebabkan murtad. Ini pun kena berhati-hati jugalah, kan. Ada beberapa perkara yang kita buat boleh menjadikan kita terkeluar daripada agama kita. Yang pertama, menghina atau mempersendakan Al-Quran dan hadis Nabi. Ini menandakan bahawa dia tak beriman, kan. Yang kedua, dia menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah dah tetapkan, dia tak nak, dia mengingkari, kan. Tak buat lain, menolak lain. Tak buat mungkin sebab dia malas.
Tapi kalau menolak, maksudnya dia mengingkari. Yang kedua, dengan hati dia berniat untuk keluar daripada Islam. Dia memang cakap dia nak keluar. Yang kedua, dia percaya bahawa alam ini terjadi dengan sendiri. Dia tak percaya adanya Tuhan. Ataupun meragui salah satu rukun iman. Rukun-rukun ni kita akan belajar nanti. Atau syariat yang Nabi Muhammad sampaikan. Contohnya, dia ragu-ragu solat ni. Kan? Jadi, melainkan dia tak ada ilmu, dia kena pergi belajar lah. Kalau dia ragu-ragu tapi dia tak nak, ataupun dia dah belajar pun dia ragu-ragu, ataupun dia tak cari jawapan kepada persoalan dia, kita khawatir akan menyebabkan tergelincir daripada agama Islam. Yang ketiga, dari segi perbuatan, contohnya dia menyembah berhala seperti patung atau sembahyang. Kita tahu kita tak boleh sembah selain daripada Allah. Jadi kalau ada sembahan selain daripada Allah tu, syirik lah maksudnya kan. Jadi kita cuba, ataupun kita memang tinggalkan terus apa saja jenis sembahan selain daripada Allah. Yang kedua, memakai lambang agama lain seperti salib atau selainnya. Itu yang kita nampak lah. Kan? Sengaja dia pakai untuk menunjukkan dia percaya pada benda lain dan sebagainya. Yang ketiga, menghina Al-Quran seperti memijak, mengoyak dan membuang. Sebab orang yang beriman, dia takkan buat benda ni. Kan? Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya takkan buat benda ni. Jadi kita sama-sama lah cuba untuk menghidupkan. Bila kita dah bersaksi ni, kita kena hidupkan penyaksian kita dalam kehidupan sehari-harian. Supaya kita menjadi orang yang apabila beriman tu, kita beriman dalam keadaan sedar. Dalam keadaan kita memilih untuk beriman kan. Memilih untuk menyaksikan, memilih untuk mengakui. Bukan sekadar ikut-ikut orang, bukan dipaksa dan sebagainya. Okey. InsyaAllah. Dan ini ada satu lagu sebenarnya tapi kita tak akan buka. Lagu Faizal Tahir, Syahadah. Boleh buka lah kat YouTube kan kalau siapa berminat nak dengar. Okey. Jadi sekian saja insyaAllah. Kita jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.